Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu nak ucapkan kepada semua murid tahun 5 cikgu kasih sekalian. Apa khabar kamu semua? Jadi di kesempatan ini cikgu ingin mengucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Jadi walaupun kita berada di rumah disebabkan oleh PKP ini, tapi pembelajaran kita mesti diteruskan lagi. Jadi cikgu harap di kesempatan ini kamu di samping makan makanan yang sedap, masih lagi ingat tentang pelajaran kamu. Okey, untuk hari ini cikgu ingin berkongsikan latihan pengukuhan yang cikgu telah sediakan kepada kamu semua. Okey, mari kita sama-sama saksikan. Jadi di bawah video ini, di ruangan description, cikgu ada sediakan satu pautan ataupun link untuk ke latihan yang cikgu telah sediakan. Jadi cikgu nak kamu semua klik pada latihan tersebut. Okey murid-murid, jika kamu telah klik link yang cikgu berikan tadi, akan dipaparkan seperti gambar ni lah. Okey, di sini cikgu nak kamu masukkan nama penuh kamu ya. Nama penuh ya, cikgu tak mau nama timbangan Angah, Alung, Abang, Akak, Anja, semua cikgu tak nak ya. Jadi susah cikgu nak rekodkan kamu punya hasil kerja. Jadi kamu masukkan nama kamu yang betul ya. Contohnya cikgu masukkan nama cikgu di sini. Okey. Okey, kemudian setelah itu kamu tekan butang start ya, tekan butang start di sini. Okey, jadi paparan akan dibawa ke seperti ini. Okey, di sini cikgu sediakan soalan berbentuk kertas 2, berbentuk apa? Subjektif ya. Okey, kita tengok satu persatu ya. Okey, nama atas ni dan kelas tak payah tulis lah, kamu dah tulis di muka surat sebelum tadi. Okey, kemudian tengok soalan 1. Okey, Raja di bawah menunjukkan sebuah keping kad nombor. Okey, apakah nilai tempat bagi digit yang bergaris? Okey, di sini kau tengok sini, sila tulis jawapan anda di sini. Okey, di sini kamu tulis jawapan kamu ya, tulis jawapan kamu di sini. Kemudian soalan yang kedua, tulis 200,000 203,405 dalam angka. Okey, tulis di sini. Cara dia kamu klik di sini dan kemudian tulislah jawapan yang dirasakan betul. Okey, kita tengok pada soalan yang kedua pula. Jadi Raja di bawah menunjukkan beberapa keping kad nombor. Okey, jadi 170329. Okey, di sini senaraikan semua nombor perdana daripada kad nombor itu. Okey, di sini okey, klik pada jawapan yang betul lah. Okey, di sini okey ada pilihan jawapan. Jadi kamu kliklah pada nombor yang kamu rasakan indah nombor perdana. Okey, contoh di sini okey, kalau contoh nombor 1 kamu rasa nombor perdana, kliklah pada nombor 1. Okey, kalau rasa nombor 7 nombor perdana, kliklah pada nombor 7. Dan kalau rasa jawapan kamu tidak tak betul, klik semula pada kotak tadi untuk hilangkan pilihan jawapan tersebut. Okay, jadi pilihlah, buatlah pilihan yang betul ikut petua cikgu bagi tu. Macam mana nak tentukan nombor itu nombor perdana ataupun tidak. Jadi dua syarat ya. Satu boleh dibahagikan dengan nombor 1 dan boleh dibahagikan dengan nombor dirinya sendiri sahaja. Okey, jadi ikutlah petua tadi. Okey, yang seterusnya nombor 2B, bentukkan satu nombor 6 digit terkecil daripada kad nombor itu. Jadi di kad nombor di atas ini bentukkan, kamu olahlah, susun bagi nombor yang terkecil 6 digit terkecil. Jadi tulislah di sini tulis di sini. Okey, buatlah macam apa yang kamu rasa betul. Kemudian jika ingin mengubah soalan, mengubah jawapan, padam semula jawapan tadi dan buatlah jawapan yang baru ya. Okey, contoh di sini ya. Okey, contoh saja cikgu type contoh saja, bukan betul ni. Okey, kemudian seterusnya kita tengok pada nombor yang 2C. Okey, buat menggunakan jawapan di B kepada ribu yang terdekat. Okey, jadi jawapan dari B itu undalkan kepada ribu yang terdekat. Okey, jadi seterusnya kita tulislah jawapan kamu ya di sini ya. Okey, seterusnya kita tengok pada nombor 3. Okey, Raja di bawah menunjukkan satu urutan nombor. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 kad untuk nombor dan P itu dikosongkan. Okey, jadi apakah nilai P? Kamu pilih nilai P apa ya. Cikgu letakkan jawapan di sini. Pilihlah mana yang kamu rasa sesuai ya. Kemudian yang B,
nyatakan pola nombor bagi urutan tersebut. Jadi pola nombor ada dua ya. Satu pola nombor menaik dan satu menurun. Okay, jadi kamu tengoklah apa pola nombor yang sesuai untuk urutan nombor di atas ini, sama ada menaik ataupun menurun. Cikgu letakkan jawapan di bawah ni. Pilihlah jawapan mana yang sesuai. Okey. Seterusnya nombor 4, Raja di bawah menunjukkan 3 kepingkat nombor PQR. Okey, jadi PQR. Jadi A, hitung jumlah nilai digit bagi yang bergaris. Hitung jumlah nilai bagi digit yang bergaris. Okey. Jadi jika kamu lihat di sini P nilai digit bergaris 5, Q pun 5 dan R pun 5. Ingatlah nilai digit. Okey, dia ada dua ya. Satu nilai tempat dan satu lagi nilai digit. Jadi apa beza antara kedua-dua ni ya? Kena ingat balik. Okey, kemudian hitung jumlah. Jumlah ni operasi tambah. Nilai digit kena pastikan nilai digit di 5 untuk P apa, nilai digit 5 untuk Q apa, dan nilai digit 5 untuk R apa. Kemudian hitunglah jumlah, tambahkan ketiga-tiga nilai digit tersebut, dan pilihan jawapan ada di sini. Pilihlah ikut kesesuaian jawapan yang sebenar. Okey, kemudian dikata 4B, apakah nombor yang nilainya lebih 1000 daripada nombor pada kad Q? Okey, tengok kad Q, apakah nombor yang nilainya lebih 1000? Okey, jadi apa kamu nak buat? Silakan. Apa operasi dia? Cikgu bagi tahu operasi dia, operasi tambah ya. Yang betul lah, typekan nombor kamu, jawapan kamu di sini. Okey, faham ya? Seterusnya soalan nombor 5, Raja di bawah menunjukkan 2 kepingkat nombor Y dan Z. Kad nombor Z terkoyak. Okey, jadi pernyataan seterusnya, kad nombor Z mempunyai 5 digit. Ya, nombor Z 5 digit, sekarang hanya 3. 2 dah terkoyak ya. Okey, kemudian nilai kad Y melebihi nilai kad Z sebanyak 175,684. Cari nilai kad Z. Jadi operasi kita nak buat, operasi dia operasi tolak. Okey, apa tolak apa? Kamu fikir sendirilah. Apa tolak apa ya? Cikgu dah bagi tahu dah operasi apa. Kemudian typekan jawapan kamu di ruangan ini ya. Type jawapan apa yang kamu rasakan sesuai ya, yang betul. Dan kalau nak ubah, padam semula dan type lah jawapan yang baru. Okey, mudah aja. Yang seterusnya nombor 5B, berapakah yang perlu ditambah kepada nilai kad Q kad Y supaya menjadi 30,000? Okey, dan kita dah buat beberapa soalan berkaitan ya. 3 kalau ada 10,000 di belakang ni maksudnya apa? Ya, maksudnya ada 3 sifar. Okey, jadi 30,000. Kemudian operasi dia cikgu dah bagi tahu dah, operasi penambahan. Jadi kamu buatlah operasi penambahan di sini dan typekan jawapan yang betul di ruangan jawapan di sini. Okey, faham ya? Okey, kita teruskan lagi soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6, sebuah kilat mengeluarkan 2,700 biji bateri setiap jam. Jadi A, berapakah jumlah bilangan bateri yang dikeluarkan dalam sehari? Okey, jadi cikgu dah bagi tahu dah sini. Ini nota dia, satu hari 24 jam. Okey, dan kemudian dan cikgu bagi tahu dah operasi dia 2,700 darabkan dengan 24. Jadi buatlah macam yang kita dah buat dalam kelas dahulu, gunakan operasi penambahan secara kotak. Kemudian pilihlah jawapan yang betul di sebelah kiri ini. Cikgu dah sediakan pilihan-pilihan jawapan dan pilihlah jawapan yang betul. Okey, katakan cikgu pilih yang ini ya. Ini bukan jawapan betul ni, kamu kena kira. Okey, cikgu pilih sini. Kemudian B, berapa biji baterikah yang dihasilkan dalam 1 minit? Jangan cikgu bagi nota dia 1 jam 60 minit. Operasi dia pula 2,700 bahagikan dengan 60. Pun dah ada operasi dah. Yang perlu kamu buat ialah buatlah operasi bahagi tu, kemudian pilihlah jawapan yang betul. Okey ya, katakan di sini jawapannya 45. Katakan 45. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan nombor 7 ya. Raja di bawah menunjukkan bilangan klip kertas di dalam sebuah kotak. Okey, jadi kesemua klip kertas itu dikongsi sama banyak antara Dania dan 5 orang rakannya. Berapakah bilangan klip kertas yang setiap orang dapat? Okey, bahagi ya, operasi dia bahagi. Dan nak bagi berapa? Dania seorang dan 5 orang kawannya. Berapa orang sekarang ni? Fikir-fikirkan. Okey, ya, bahagi.
Okey, kemudian pilihan jawapan dah ada, kamu pilihlah jawapan yang kamu rasakan betul. Okey, kemudian B, Dania mengisi ke semua kelip kertas yang diperolehnya sama banyak ke dalam 15 buah bekas. Berapakah bilangan kelip kertas di dalam setiap bekas itu? Okey, ini soalan ni berkaitan dengan jawapan tadi. Okey, jadi operasinya operasi bahagi juga. Okey, jawapan yang tadi ni, jawapan yang kamu buat di A ni bahagikan dengan 15. Dapatlah jawapan untuk B pun sama. Pilihan jawapan dah ada, pilihlah jawapan yang dirasakan betul. Okey, yang terakhir sekali nombor 8. Jadual di bawah menunjukkan sebilangan sampul surat mengikut warna. Warna sampul surat merah, kuning, hijau, biru. Bilangan 9, 4, 6 dan 8. Jadi penyertaan dia sebanyak 50,106 keping stem Malaysia dan 8,214 keping stem luar negara akan diisikan sama banyak ke dalam setiap sampul. Hitung bilangan stem di dalam setiap sampul. Okey, jangan cikgu dah bagi tahu, dah tuliskan langkah untuk menjawab. Yang pertama, kira jumlah semua sampul surat dalam jadual di atas. Kiralah bilangan merah tambah kuning tambah hijau tambah biru dapat berapa. Kemudian nombor 2, kira jumlah stem Malaysia dan stem luar negara. Okey, jumlah stem Malaysia. Okey, stem Malaysia dah ada di sini 50,109 keping dan stem luar negara 8,214 keping. Jadi kamu kiralah hasil tambah kedua-dua stem tersebut. Kemudian jawapan 2. Okey, jawapan 2 tu yang mana? Jawapan hasil tambah stem Malaysia dan stem luar negara tadi bahagikan dengan jumlah hasil tambah sampul surat tadi. Dapatlah jawapan yang betul. Dan macam biasa, jawapan dah ada, kamu cuma perlu pilih jawapan yang betul. Katakan di sini cikgu pilih jawapan ini ya, kira kan, jangan pilih jawapan macam cikgu je tak kira, kena kira elok. Okey, kemudian yang akhir sekali soalan dia, jumlah bilangan stem di dalam sampul merah dan sampul hijau ialah 32,400 keping. Okey, sampul merah dan sampul hijau ialah 32,400 keping. Jadi adakah penyertaan di bawah di atas benar? Benar tak atau tidak? Okey, di sini cikgu nak kamu type adakah benar atau tidak. Okey, katakanlah cikgu katakan dia benar, tidak type lah benar. Benar. Okey, dan selain dia benar itu, kamu kena bagi satu bukti. Kena cakap macam mana, apakah ayat sokongan yang menyatakan dia benar. Macam mana? Soalan ni kebat. Jadi cuba kamu fikir-fikirkan macam mana nak membuktikan secara ayat yang bahawa bilangan stem dan sampul merah dan sampul hijau ialah 30,400 keping. Ni cikgu akan baca kamu punya jawapan dan cikgu akan pilih mana jawapan yang paling baik tadi, menunjukkan murid tu betul-betul faham dan betul-betul tahu macam mana nak membuat soalan kebat yang peringkat analisis peringkat menilai. Okey, itu saja kerja rumah yang cikgu sediakan untuk sesi kali ini. Mudah saja kan. Kalau ada yang mana yang tak faham, kamu boleh ulang semula video cikgu ini. Okey, sedikit tambahan daripada cikgu. Cikgu hampir lupa ya. Setelah kamu semua siap membuat jawapan, siap menulis jawapan untuk semua soalan, sebelum pastikan dulu pastikan sebagai hantar, pastikan semua jawapan telah disiapkan, semua ruangan jawapan telah berisi, dan setelah itu sila tekan butang I am done di sini. Okey, tekan butang I am done di sini dan dia tulis ni you want to submit the work. Okey, tekan OK. Okey, jadi setelah gitu barulah kamu punya kerja siap dan cikgu dah boleh terima kamu punya kerja dan cikgu boleh tandakan dan cikgu boleh simpan dan cikgu akan beri markah yang sesuai. Okey, itu saja cikgu. Sekian, terima kasih. Okey murid-murid, itu saja kerja cikgu pada hari ini. Jadi cikgu harapkan kamu dapatlah buat kerja tersebut. Kalau tak dapat buat dalam masa yang tetap pun tak apa, buatlah pada masa yang kamu boleh buat ya. Jadi itu saja daripada cikgu. Sekiranya kamu belum subscribe lagi channel cikgu, sila subscribe dan like, dan jika dirasakan kandungan ini bermanfaat untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain, sila klik butang share. Jadi itu saja daripada cikgu. Kita jumpa di lain-lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.